Baiklah, terima kasih rakan segas kita Sarinah dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana terus setia bersama dengan Rampai Pagi. Lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini. Hari Jumaat, hari yang penuh berkah, penghulu segala hari. Pertemuan kita untuk hari ini 7 Julai 2023 Masihi. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam ceria kita ucapkan kepada Auda semua. Kita mengharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di manapun Auda berada. Dan Auda seperti biasa dalam pertemuan kita akan saya kongsikan beberapa info semasa antara acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Temburong ini dan juga seterusnya kita akan dapat menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan untuk edisi Rampai Pagi Lintas langsung dari daerah Temburong pada pagi ini. Tapi sebelum itu ingin saya kongsikan keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Bangar untuk pagi ini. Alhamdulillah berada dalam keadaan yang baik. Jadi kita mengharapkan juga keadaan yang baik ini dapat melancarkan lagi apa pun juga urusan dan juga tugasan Auda untuk hari ini ya. Auda, info semasa yang ingin saya kongsikan ialah mengenai jurayawara pengambilan pelajar baharu peringkat menengah 7 bagi sesi pengajian 2024 Masihi di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah untuk daerah Temburong sebetulnya akan diadakan pada 8 Julai 2023 hari Sabtu. InsyaAllah acara akan bermula pada pukul 2 petang dan acara akan mengambil tempat di Sekolah Persediaan Arab Temburong. Dan Auda seterusnya juga ingin saya kongsikan mengenai perlawanan pencak silat sempena perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 tahun bagi peringkat daerah Temburong ini, yang mana acara perlawanan pencak silat tersebut akan diadakan pada hari Ahad 9 Julai 2023 Masihi dan akan diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Ratai Mukim Bokok. Acara akan diadakan pada pukul 7 pagi sehingga selesai. Auda, itulah antara info semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan Auda. Apa kata untuk seterusnya kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan. Untuk itu kita saksikan bersama. Satu perniagaan ternakan yang diusahakan oleh seorang penduduk tempatan berbangsa Lun Bawang Burut sejak tahun 80-an masih lagi aktif dalam mempertahankan perniagaan beliau. Perniagaan ternakan yang terletak di Kampung Rabada, sekitar kawasan yang dikenali Kampung Selapun, Mukim Batu Apoi, daerah Temburong. Untuk mengunjungi tempat ini, mengambil masa lebih kurang 30 minit dengan kejauhan melebihi 5 km dari simpang Kampung Selapun yang utama. Keluasan tanah yang melebihi 2 hektar hingga memuatkan ternakan kambing dan juga kerbau, antara kawasan yang sangat sesuai untuk pemeliharaan yang kondusif dan selamat untuk haiwan ternakan beliau. Auda, sebetulnya sekarang saya berada di Kampung Selapun dan pada kali ini saya tidak berkesorangan. Saya bersama dengan seorang pengusaha iaitu Tuan Ahmad bin Lupat. Bersama dengan saya pada ketika ini. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kita? Sehat baik. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya Tuan ingin mengetahuilah sedikit sebanyak mengenai syarikat Tuan ini. Kalau boleh tahu bila penubuhannya? Penubuhan syarikat ini 1989. Kurang lebih dalam 34 tahun sudah. Mulanya memanglah dari saya masih kerja pun saya minat menguruskan ternakan, membalik di Malaysia, seterusnya membuat tempat orang tinggal. Mula-mula dadat orang tinggal kami sama bini saja menjaga area-area. Jadi kalau dapat dikongsikan juga, kenapa sebetulnya meminati untuk membuat perniagaan penternakan ini? Tapi memang minat dari awal lah.
Sudah tu pun anakku pincin, yang pincin askar kan, dia minta aku pak aku kan buat teranakan kambing di anunya di kandang. Babulenya aku itu pun tanya ubah syarat lagi kan. Terus ya mau aku pun jumpa pertanian mengubah syarat menambah kambing sama lembu teranakan juga. Kalau anda tanya ubah satu kesalahan. Jadi kami ubahlah. Ia pun berusaha sudah pincin itu apa boleh buat. Nasibnya tu kurang lah. Sampai kambingnya tu habis mati lah. Karena sakit. Memanglah tani dokter hewan tani kurang masa tu dulu lah. 200 ekor itu kami diantaranya ke pertanian juga minta obat kan, dah ada obat. Diantar sana mati macam itu juga. 200 lebih ekor. Wah. Rugi yang buat tu, ya bayar ke dia sudah pincin kan. Yang ku jangan buat terlampau banyak, tapi ya yang ni berusaha balik banyak, bukan yang balik sini di Beaufort kami ngambil. Di Sabah lah. Di Sabah. Aku sama ke dia tu, ataupun pakai lori yang bawa sasano custom Malaysia lagi, custom Tanin dan tak. Banyak prosesnya lah. Banyak. Okey. Jadi sebetulnya mengenai penternakan ini ia memang tertumpu kepada penjagaan bis dorang. Jadi kalau buat masa ni tuan masih ada kerbau lah. Ada. Jadi mungkin dapat kongsikan bagaimana penjagaan binatang peternakan seperti kerbau ni. Penjagaan kerbau ya ada sanang dikit lah, yang terutama pagarnya tani raun kan. Takut ada rusak, kalau ada rusak tani mesti tambah kayunya. Pekerja tani tu suruh, takut dia mengagak pasal kelilingan ada kabun kan. Berarti yang terutama supaya anda mengacau tempat orang. Tapi kerbau daripada kambing senang aku melihara kerbau. Kambing macam tani pulang jadi ulun sapu lagi betul. Tayanya tu disapu. Kerbau tani macam ni pagi-pagi mau beri makan macam esok beri minum lagi air garam tu. Itu ya mau makan garam ratangan tani itu kan. Jadi jenis makanan untuk binatang peliharaan tuan ini apa saja jenis makanannya? Seperti yang tuan sebut tadi air garam. Selain garam tani biasa. Dulu kami balik di lawas. Ya ada lubang tu bercucuk, selim gilat dikat di bawah rumah tu. Berpusing-pusing tu. Di tani di sini belum ada tu. Jadi mungkin ada perbezaan dari segi menggunakan air garam dengan air biasa. Kenapa? Air garam tani ya supaya ginak lah. Saya melihat tani, ya tahu empuannya kan. Macam tadi daganya, yang buat garamnya. Kau gandang saja tu. Datang tu, kalau ikut masanya aku kan menambah lagi lah. Masanya aku menunggu ada sekong laki aku balik pasal lumbatan ni diorang ambil sekong kan. Diorang bawa ke bandar untuk diorang korban, jadi aku paksa aku sudah proses yang laki-laki lagi. Orang itu dia mengambil lah, mengangkat kemari. Pasal dia ada terilangnya. Sendirilah. Jadi dari segi macam penjualan binatang kerbauan ni lah, bila masanya yang sering kena balik dalam masa setahun itu? Adakah masa ibadah korban ke atau macam mana? Itu korban itu tentu sudah ada orang bunyer kambing apa, kadang-kadang ada orang menjual untuk menyubali di pasar kan. Ini kan diambil orang 3-3 aku nama. Aku kalau 3-3 kosong tak aku punya, aku lagi mau mendatangkan lagi nyanggo. Okey, jadi untuk soalan yang terakhir lah tuan, mungkin dapat kongsikan harapan tuan untuk syarikat tuan ini ataupun harapan untuk secara umum lah. Saya akan berusaha melebihi lagi lah. Apa yang sudah saya buat, saya akan tambah. Lagipun masanya anak saya ada 2 orang sudah pincin. Nimang lah ia pun kan berusaha lagi nya. Kambing dia sanggup. Seorang anak yang pincin askar itu dia lagi sanggup, yang pincin polis dia akan ikut macam balik kerbau lah menambahnya. Ada sudah pincin juga anakku yang polis. Melalui tinjauan saya ini, kami hanya berpeluang untuk melihat 3 ekor ternakan kerbau beliau kerana permintaan yang sangat tinggi untuk pembelian haiwan korban bagi tahun 2023 ini. Dengan kesempatan ini juga, kami dapat berpeluang untuk memberi makan kepada kerbau dan memberi makan jenis rumput yang khas serta dapat melihat
aktiviti kerbau yang lebih gemar berluai di tanah yang licak dan kubang lumpur yang digali sendiri dengan tanduknya. Untuk pengetahuan juga, ketika berkubang, ia memakai selaput lumpur yang tebal. Di iklim-iklim cuaca yang panas, mestilah ada air kerana kerbau memerlukan kubang, sungai atau air percik untuk membantu mengawal suhu badan. Sesetengah bakal tersesuai untuk pinggir pantai air masin dan rupa bumi berpasir masin. Penghasilan ternakan haiwan kerbau ini pada lazimnya sangat berguna untuk keperluan yang tertentu, khususnya untuk sesetengah penduduk di beberapa daerah masing-masing. Keperluan seperti di musim Hari Raya Korban, akikah dan ternakan ladang dan sebagainya. Apa yang menjadi harapan besar adalah perniagaan ternakan haiwan kerbau dari Tuan Ahmad bin Lupat ini dapat berterusan sehingga nanti. Baiklah Auda, itulah perkongsian bersama dengan Auda mengenai haiwan ternakan kerbau ya sebetulnya. Dan melihat kerenah berseorangan ni memang cukup seronok sekali sebetulnya. Kerana kami dapat berpeluang untuk memberi makan, melihat berseorang minum dan juga mandi di lumpur. Jadi semoga dengan perkongsian pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada Auda di luar sana. Dan sampai di sini saja perkongsian saya. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi.